Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua dan salam sejahtera. Baiklah, hari yang indah ini. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe cikgu punya YouTube dan pastikan anda like cikgu punya YouTube. Okey, boleh? Okey. Baik, pada hari ini pengajaran kita ialah berkenaan dengan teknik menjawab bahasa Melayu Kertas 1 SPM 2021, iaitu bahagian penulisan bahagian A. Okey, dengan khususnya cikgu nak menerangkan berkenaan dengan tidak berformat. Okey, jadi cikgu berharap anda untuk mengeluarkan kertas, okey, untuk menulis sedikit nota lah. Okey, boleh kita teruskan. Baik, sembang santai hari ini, cikgu nak memastikan anda untuk mengetahui panduan untuk menjawab soalan penulisan bahagian A, iaitu tidak berformat. Yang kedua, dapat mempraktikkan binaan penulisan berdasarkan bahan rangsangan. Baik, yang ketiga, dapat mengetahui aspek pemerengganan dan jumlah patah perkataan. Dan seterusnya, dapat menganalisis bahan-bahan di setiap soalan yang diberikan. Dan yang terakhir, dapat mengetahui asas penulisan untuk bahagian A. Sedia maklum, anda sudah berada di tingkatan 4, bukan lagi PT3. Baik, jadi ada beberapa perkara dalam aspek penulisan yang sudah bertukar. Ingat, SPM 2021 sudah bertukar silibusnya. Okey, boleh kita mula. Okey, sebelum itu cikgu nak beritahu dalam kertas 1 bahagian kertas 1 ni ada dua bahagian, iaitu apa dia? Bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A ada satu soalan dan bahagian B ada 4 soalan. Kamu kena jawab satu soalan saja. Okey, kita teruskan. Baik, maklumat penting untuk penulisan bahagian A ini. Penulisan bahagian A terbahagi kepada berformat dan tidak berformat. Jadi pada hari ini cikgu ingin menerangkan tidak berformat sahaja. Yang seterusnya, satu soalan saja, wajib jawab. Okey, wajib jawab satu soalan saja. Jadi bahagian ini membawa markah sebanyak 30 markah. 30 markah. Dan seterusnya, cadangan masa yang diperuntukkan untuk bahagian A ini 30 minit. Dan seterusnya, jumlah patah perkataan 150 hingga 200 patah perkataan. Cikgu, boleh lebih ke tak? Tak apa, nanti cikgu akan bagi tahu. Okey, kita teruskan. Panduan menjawab soalan. Sekarang ni cikgu nak terus kepada teknik menjawab. Okey, cikgu rasa anda dah seber tahu asas penulisan bahasa Melayu. Ada pendahuluan, ada isi penting dan juga penutup. Masa PT3 cikgu dah ajar dah. Jadi ada perkara yang boleh diteruskan lagi. Ada perkara yang perlu dikemaskini di peringkat SPM ini. Okey. Yang pertama, pelajar perlu membaca dan memahami topik perbincangan soalan sebelum menjawab soalan. Maknanya jangan terus nak jawab soalan je terus. Jadi kamu kena memastikan baca dahulu soalan, faham betul-betul. Kalau anda boleh guna pen ataupun pen warna ke dan sebagainya, kamu garis maklumat yang kamu rasa penting, kamu garis. Okey, sebab apa kita nak garis? Untuk mengingat. Okey, baca dan memahami topik perbincangan soalan sebelum menjawab soalan. Topik perbincangan. Kalau dalam topik tu membicarakan tentang jerebu, maknanya kamu kena garis perkataan topiknya ialah jerebu. Okey. Yang seterusnya, fahami kehendak soalan. Walaupun tiada perkataan apa? Usaha, langkah, kesan. Walaupun tak ada perkataan ini, kamu kena cari sendiri. Nampak? Bezanya
semasa PT3 ada perkataan yang ini. Tetapi SPM kamu kena cari sendiri di dalam bahagian A ni lah. Teliti bahan-bahan yang diberikan kerana di setiap bahan tersebut ada kehendak soalan. Okey. Apabila sudah mendapat kehendak soalan di setiap bahan-bahan tersebut, para pelajar boleh memulakan penulisan. Maknanya jika anda sudah mendapat kehendak soalan tu apa? Yang ni. Maknanya dalam bahan tu kamu kena cari sendiri. Kamu kena teka. Dalam bahan satu ni tentang apa agaknya? Contohnya dalam bahagian satu ada usaha. Bahan dua langkah, bahan tiga kesan. Contoh macam itulah kamu kena cari. Maknanya apabila sudah mendapat kehendak soalan di setiap bahan tersebut, para pelajar boleh memulakan penulisan. Tetapi jangan dilupakan apa dia? Tolonglah buat rangka karangan supaya menyenangkan kamu untuk menulis dengan lancar dan cemerlang. Okey. Kita teruskan. Baik, ini sangat penting. Maknanya dalam peperiksaan kamu terus jumpa soalan bahagian A seperti ini. Ini cikgu ambil dalam item silibus yang terbarulah. Okey. Ada perkara yang perlu kamu tengok situ. Kalau dahulu kertas satu bahagian A ada bahan rangsangan, ada satu je, tapi kali ini ada 3. Mungkin 2, mungkin 3 lah. Jadi kamu kena pastikan gunakan semua bahan. Okey, kat sini ada bahan 1, bahan 2 dan juga bahan 3. Paling penting baca soalan. Maklumat di bawah berkaitan dengan apa? Yang ni perlu digariskan ni. Ni. Amalan membaca. Huraikan pendapat anda tentang amalan membaca. Panjangnya huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Cikgu boleh lebih tak 200 patah perkataan walaupun 1, 2, 3 perkataan? Boleh tak? Jawapannya tidak boleh. Jadi kena hati-hatilah. Okey, beza dengan PT3. Okey. Baik, cuba kamu perhatikan dalam soalan tersebut tak ada pun perkataan kehendak soalan. Tidak ada kehendak soalan KS. Kehendak soalan tu apa? Contohnya langkah, usaha, kesan, faktor, faedah, tak ada. Okey, bermakna ni kena dengar betul-betul ni. Bermakna kehendak soalan ini ada dalam bahan 1, bahan 2 ataupun bahan 3. Okey, cikgu, kami ni nak ambil semua bahan ke? Okey, sebenarnya ini ada pelbagai versi lah. Okey, tetapi kena tengok cikgu kamu sendirilah. Okey, versi yang pertama, kamu kena ambil bahan 1, bahan 2, bahan 3, semua sekali kena ambil. Versi yang kedua, ambil 2 daripada 3. Okey, tapi bagi cikgu ambil je 3-3, tapi kita kena tengok fokus dominan yang mana lebih penting. Contohnya bahan 1 kita ambil, bahan 2 kita ambil, bahan 3 kita letak huraiannya di dalam pendahuluan ke, penutup ke, tak apa, nanti cikgu akan bincang lagi. Okey. Baik. Kalau kita perhatikan bahan 1 ni ada bahan berkenaan dengan puisi. Ni bahan 1. Dalam bahan 1 ni ada menerangkan puisi. Bahan 2 ada karangan. Ni bahan 2 ada karangan. Satu perenggan. Bahan 3 ada gambar kartun. Kat sini ada peta minda menerangkan sedikit. Apa tu? Kajian interim. Interim tu maksudnya apa? Maknanya interim ni maksudnya sementara. Sementara. Kajian sementara. Okey. Maaf ada tulisan kecil, tak apa, nanti kita akan nampak seterusnya. Okey. Markah ni 30 markah. Jadi kalau kamu tak ambil bahan 1, bahan 2, bahan 3 ni boleh mengurangkan markah anda. Okey, sekarang kita dah tengok dah contoh soalan dia kat situ. Kita tengok bahan 1, bahan 2, bahan 3. Jom kita bedah siasat bahan-bahan tersebut. Okey, jom kita tengok. Ingat amalan membaca.
membaca. Analisis bahan satu. Mekar angsana pandang tak jemu, bunganya luruh ke dalam raga. Buku laksana lantaran ilmu, dasarnya penuh mutiara berharga. Anak muda pulang ke desa, ibu dan ayah lama menanti. Warga membaca tak buang masa, kutubkanlah teman sejati. Okey, baik. Ini puisi, manis je kan, dengar macam tenang je kan. Okey. Jadi, kamu kena cari fokusnya apa. Kata ni apa? Kehendak soalannya bahan satu ni nak apa Okey. Macam mana kita nak tahu kalau puisi pantun ni? Okey, kita kena tengok dalam bahagian maksud. Dalam bahagian maksud je kita tengok kehendak soalan apa ni Buku laksana lantaran ilmu, dasarnya penuh mutiara berharga. Warga membaca tak buang masa. Kutubkanlah teman sejati. Okey. Untuk bahan satu ni, kehendak soalannya, kalau kita tengok betul-betul, lebih menekankan kepada faedah. Apa faedah membaca ni? Mengamalkan amalan baca ni? Apa dia? Buku laksana. Maknanya kalau kita membaca buku ni, pelbagai ilmu, okey, yang dalamnya ada pelbagai mutiara berharga. Mana pelbagai bidang-bidang yang tertentu. Maknanya erti kata lain, faedahnya dalam kita mengamalkan amalan baca ini dapat, tulisan, dapat menambah ilmu. Nanti cikgu ada duit sikit, cikgu nak beli pen. Nanti tak ada pen ni. Dapat menambah ilmu pengetahuan. Contohnya lah, tu faedah dia. Okay, kat sini pun yang kedua ni, kalau kamu tengok ni isi satu, ini isi dua. Ni boleh tambah lagi ni. Warga membaca tak buang masa, kutubkanlah teman sejati. Maknanya apa? Faedah amalan baca ini dapat mengisi masa lapang. Dapat mengisi masa lapang ni. Tapi kita kena tengok betul-betul. Mengisi, cikgu tulis mengisi masa je. Mengisi masa lapang. Okey, dengan mengisi masa lapang ni tidak membuang masa kan. Okey, dapat mengisi masa lapang. Kamu boleh tulis, nampak? Maknanya dalam dua puisi ini ada faedah. Kalau pantun keluar, kamu terus cari bahagian maksudnya. Ni maksud. Bahagian maksud kamu boleh teka. Kamu jangan cari pula mana dia punya maksudnya kat dalam pembayang ni, memang tak jumpa lah. Okey. Baik, yang seterusnya kita tengok laju kan. Analisis bahan dua pula. Tadi bahan satu kita jumpa faedah. Okey, faedah kan. Bahan dua. Okey, bahan dua. Yang ini dalam macam petikan, potongan daripada surat khabar lah kan. Semua pihak haruslah berganding bahu untuk memupuk minat membaca dalam diri masyarakat dan tidak melepaskan tanggungjawab itu kepada pihak kerajaan semata-mata. Sebagai rakyat Malaysia pula, kita seharusnya turut mempunyai inisiatif dalam mengubah diri bagi memupuk minat membaca dalam diri kita sendiri. Okey, fokusnya apa? Fokusnya. Okey, kehendak soalan. Ini kita kena tulis macam ni lah. Tadi kehendak soalan bahan satu, faedah. Kehendak soalan bahan dua, agaknya apa Okey. Jadi kehendak soalan ini ialah usaha. Cikgu kalau nak buat langkah boleh? Sama je usaha tu dengan langkah. Tak kisah mana-mana pun. Okey. Baik, tetapi bila usaha, langkah, cara, kena pastikan anda ada apa? Ni huruf P. Okey, huruf P. Kena ada pelakunya. Pelaku ni apa? Contoh kerajaan ke, media massa ke, masyarakat ke, rakyat ke. Okey. Usaha kita tengok. Semua pihak haruslah berganding bahu untuk memupuk, maknanya usaha untuk memupuk minat baca kan. Usaha, kita lihat usaha
baca. Contohlah ini untuk rangka keterangan kan. Okey. Jadi dalamnya ada dua isi. Semua pihak haruslah berganding bahu untuk memupuk minat membaca dalam diri masyarakat dan tidak melepaskan tanggungjawab kepada pihak kerajaan semata-mata. Maknanya pelaku dia semua pihak. Okey. Dan yang kedua kat sini isi dia ayat fakta dia kan. Okey. Sebagai rakyat Malaysia seharusnya mempunyai inisiatif dalam mengubah diri bagi memupuk minat membaca dalam diri kita sendiri. Okey. Dan kamu boleh gabungkan isi satu isi dua itu menjadi satu. Okey. Boleh. Nak guna salah satu pun tak ada masalah. Okey. Maknanya bahan satu tadi faedah, bahan dua usaha. Kehendak soalan dia usaha. Okey. Yang seterusnya ni gambar. Ni gambar siapa ni? Ni gambar Cikgu Zaim ni. Okey. Bahan tiga ni kita nak apa ni? Kehendak soalan ni. Maknanya kita kena teka lah. Okey. Kajian interim tabiat membaca rakyat Malaysia 2014 oleh Perpustakaan Negara Malaysia. Jadi kat sini ada tulis majalah. Apa tu cikgu pun tak nampak. Okey. Ada lagi lah. Majalah, buku ilmiah, akhbar, bahan dalam talian, komik. Okey, banyak. Jadi kat sini kehendak soalannya nak bagi tahu berkenaan dengan jenis jenis bahan bacaan. Bacaan. Okey. Boleh? Okey. Seterusnya, okey, ini yang paling penting. Binaan penulisan berdasarkan bahan 1 2 3. Bahan rangsangan lah kan? Okey. Tadi kita dah buat bedah siasat dah. Bedah siasat kita tengok tajuk, kita tengok 3 bahan, lepas tu kita tengok satu bahan tu kan. Bahan satu tadi kita tengok faedah. Kita cuba cari. Kita cari kehendak soalan. Nak apa? Sebab dalam soalan tidak ada kehendak soalan. Tak ada perkataan faedah kekesan. Maknanya dalam bahan tu kita kena cari sendiri. Kita kena fokus untuk mencari kehendak soalan tu. Jadi inilah dia yang perlu kamu tahu. Iaitu okey, binaan penulisan ini untuk sekolah kita ini kita nak buat 4 perenggan sahaja. 4 perenggan sahaja yang dalamnya ada 50 patah perkataan anggaran lah. Okey. Dalam pendahuluan ada 50 patah perkataan. Okey. Huraian fokus 3 maknanya okey, kita tengok sini huraian fokus 3 kita boleh masukkan dalam pendahuluan sebersedikitnya. Isi satu kehendak soalan kita dah ceritakan tadi, iaitu faedah membaca, fokus bahan 1 50 patah perkataan. Isi 2 perenggan yang ketiga kehendak soalan usaha membaca. Fokus bahan 2 50 patah perkataan. Dan yang terakhir penutup 50 patah perkataan. Huraian fokus bahan 3 jumlah okey. Yang ini sebenarnya cikgu nak letak kat sini. Maknanya kamu dah buat apa nama tu? Essay semua. Contohnya ni kertas kamu. Kamu dah buat. Kat sini buat dalam kurungan jumlah patah perkataan ya. Kena kira tulis kat bawah tu jumlah patah perkataan. Ingat 4 perenggan. Jadi bahan 1 kita letakkan isi yang pertama. Okey, bahan 2 usaha membaca tu kita letak di perenggan yang ketiga, iaitu isi yang kedua. Dan penutup ada bahagian yang ketiga tu kita boleh letakkannya sama ada bahagian penutup ataupun bahagian pendahuluan. Okey, selesai kan? Tadi ada kata busi 1, busi 2 kan. Cikgu rasa kita masukkan ketiga-tiga. Tapi kita kena pandai sikit lah. Okey, semua pandai. Anak-anak murid cikgu semua pandai. Okay. Baik, ini kita nak terang sedikit. Okey, sebenarnya cikgu dah ajar dah masa ketiga, cuma kita nak luaskannya. Okey, asas penulisan ada ayat konsep, ayat media.
masa, ayat tokoh, ayat zaman dahulu, ayat semasa, ayat soal. Ayat konsep ni contohnya apa? Amalan membaca merupakan bla 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 bla, kamu ciptakan sendiri. Okey. Ayat media macam mana? Berita harian telah menyiarkan, contoh macam tu. Ayat tokoh, kamu boleh apa? Yang Amat Muhammad, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, apa yang berkata tentang amalan. Ataupun kamu boleh bagi tahu dengan Menteri Pendidikan. Okey. Ayat zaman dahulu, pada zaman dahulu amalan membaca nota. Tapi dia kena ada link, ada kaitan dengan ayat semasa. Pada zaman dahulu bla 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 nota. Lepas tu ayat semasa kini bla 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 nota. Macam itulah. Okey. Ayat soal. Ayat soal macam mana? Ayat soal ni persoalannya, koma, apakah, contoh macam itulah. Apakah faedah dan usaha untuk apa? Amalan baca bla bla bla. Tanda apa? Tanda soal. Mana ayat persoalan ni kena ada perkataan faedah dan usaha. Okey? Pilih 4 sahaja. Maknanya bukan semua ni, bukan semua. Okey, kamu pilihlah. Tapi kalau boleh cikgu nak ayat konsep kena ada, ayat soal ni yang terakhir kena ada. Yang lain kamu pilihlah. Okey, seterusnya. Ayat isi 1, isi 2. Okey, perenggan 1, perenggan 2, perenggan ketiga, isi 1, isi 2. Okey, ini secara asasnya lah. Ayat pertama ayat jawapan, ayat topik, ayat fakta. Kalau dalam kelas cikgu suka guna perkataan ayat jawapan. Sebab apa? Sebabnya ayat yang terakhir dalam perenggan pendahuluan dinamakan sebagai ayat soal. Ada soal, ada jawapan. Macam itulah. Persoalannya apakah bla bla bla. Bila masuk isi yang pertama, kita terus bagi jawapan. Tak payah nak simpan-simpan, terus bagi jawapan. Okey? Okey. Ayat yang kedua huraiannya, ayat ketiga contoh. Yang ini tulislah sebagai contohnya. Okey, sebagai contohnya. Ayat simpul, ayat penegasan. Sudah terang lagi bersuluh. Okey, sudah terang lagi bersuluh. Dikira satu perkataan kerana sudah terang lagi bersuluh ni ada dui fungsi. Maksudnya, satu fungsinya ayat penegas, yang kedua fungsinya apa? Peribahasa. Jadi dikira satu patah perkataan. Okey. Yang seterusnya bahagian penutup. Ini contoh, Yang cikgu tunjuk ni semua contoh berdasarkan, tetapi ikut sahajalah pengajaran daripada guru kelas anda. Okey, ni untuk asas, Ayat pertama kesimpulannya, semua pihak ke apa terpulang tulis. Okey, ayat kedua ayat harapan. Yang seterusnya ayat cadangan, ayat tokoh, ayat peribahasa. Okey, boleh masukkan huraian bahan 3 dalam bahagian penutup. Okey. Dan yang paling penting, akhiri dengan mengira jumlah patah perkataan. Jangan malas. Okey. Baik, tambahan ilmu. Cuba 8 perkataan dalam satu baris. Cuba. Ini berdasarkan pemerengganan dah ni. Cuba 8 perkataan dalam satu baris. 6 baris dalam satu perenggan. Jangan lupa bahan 1, bahan 2, bahan 3. Pastikan ada satu peribahasa dalam penulisan anda. Jumlah perkataan tidak boleh melebihi jangan melebihi 200 patah perkataan. Tulis jumlah patah perkataan, jaga tulisan. Yang ini permintaan cikgu lah. Gunakanlah pen berwarna biru sebab biru itu indah. Okey, yang seterusnya. Jadi cikgu rasa dah habis dah pengajaran kita pada hari ini, sembang santai kita. Jadi sepanjang pengajaran bersama cikgu pada hari ini, anda sedikit dapat mengetahui panduan untuk menjawab soalan penulisan bahagian A tidak berformat. Yang kedua, dapat mempraktiskan binaan penulisan berdasarkan bahan rangsangan. Apa yang itu? Yang cikgu sebut tadilah, pendahuluan, ada bahan 3, bahan
perenggan yang kedua bahan 1. Jadi perenggan yang ketiga bahan 2 dan yang terakhir penutup ada bahan 3. Contoh macam itulah. Bahan 3 tu maknanya yang tak penting sangatlah, maksud cikgu. Bahan 1, bahan 2 penting. Okey. Yang seterusnya dapat menganalisis bahan-bahan di setiap soalan. Dapat mengetahui asas penulisan untuk bahagian A. Iaitu apa? Ada 4 perenggan. 4 perenggan. Pendahuluan, isi 1, isi 2 dan juga penutup. Okey, jadi tolong ingat apa pengajaran cikgu pada hari ini. Jangan malas, salin nota dan sebagainya. Okey. Baik, ini tugasan hari ini. Dengan menggunakan soalan yang dibincangkan ini, tadi kita ada bincang satu soalan iaitu amalan membaca kan. Ini soalan dia. Sila hasilkan karangan anda dan hantar kepada guru kelas masing-masing untuk semakkan. Dan yang paling penting, tolonglah. Jangan malas. Apa dia? Subscribe dan like YouTube Cikgu Zaim Nara. Okey. Jadi ingat tugasan kita pada hari ini, buat karangan iaitu huraikan pendapat anda tentang amalan membaca. Huraikan pendapat anda tentang amalan membaca. Ada soalan dalam pengajaran pada hari ini. Kamu tolong tengok balik. Okey? Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana meluangkan masa. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye.